Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi thumma ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah yang diberkati lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, sebelum saya mulakan pertemuan yang disifatkan sebagai ceramah perdana, rasa malu saya bila sebut ceramah perdana ni. Rasa orang putih kata grand sangat, rasa besar sangat. Saya ni walaupun perut je besar sebenarnya ni. Semenjak balik dari bercuti baru ni, sebenarnya masjid ada hubungi saya semenjak tahun lepas beberapa kali, 5-6 kali. Tapi saya tak boleh nak datang kerana saya merancang nak cuti. Jadi saya bercuti, saya baru balik lebih kurang sebulan cuti. Dan antara yang saya bawa balik dari bercuti ialah batuk. Saya sebut batuk ni supaya masyarakat Kampung Gajah Bukit Cawi ni tak rasa takut. Pasal ni orang takut tengok orang batuk. Nak datang ke Bukit Cawi tadi, petang tadi atau tengah hari tadi, saya pergi baiki kereta dulu. Pasal saya tengok ada bocor, paip air bocor. Tak boleh nanti panas enjin jadi apa-apa. Nak jalan jauh 200 km, 200 nanti nak balik pula ni. Allahu Akbar, tak tidur sini, terus nak balik. Jadi sambil duduk dengan pergi bengkel Cina, pergi ke bengkel Cina, sedang duduk uruskan apa ni, radiator kereta, pipe dia, kemudian air warna hijau tu apa benda dia panggil tu, coolant dia, penyejuk enjin kereta. Elok dia jadi kipas belakang begini, kipas besar kat dinding, kena kepala saya, angin tu direct pada dia. Saya pun batuk. Bunyi macam tu dah 2 kali. Dia tengok saya, dia halau saya, pergi sana, sekarang banyak virus, dia kata. Banyak virus. Dalam hati saya tak adalah nak maki dia. Saya kata, dalam hati saya, aku ni orang Islam sembahyang 5 waktu. Setiap kali sembahyang berwuduk. Antara keistimewaan yang sepatutnya muslimin-muslimat tahu, mungkin barangkali tak tahu cerita virus ni. Ni baru mukadimah ni, tak ceramah lagi ni. Baik. Jadi antara kehebatan yang ada pada wuduk ini,
ialah kita menggunakan air. Muslimin muslimat tahu tak, virus corona ini dia kalah, dia akan mati bila kena air. Sebab itu kita tengok apa yang berlaku di negara China secara khusus. Wallahu a'lam, saya sebut wallahu a'lam dulu. Tapi kesnya yang kita tahu berlaku di kalangan masyarakat Cina yang bukan Islam, yang entah apa kepercayaan agama dia, tak ikut agama pun. Dan cerita berkaitan dengan coronavirus ini dikaitkan dengan kekejian dan kejijikan makan minum mereka selain cara hidup mereka. Saya ingat lagi sikit, saya sebut dulu juga, seorang pomen kereta, saya pergi berurusan dengan dia. Jadi lama tak jumpa. Sekali-sekali pergi je lah, kita nak buat apa jumpa acap kali. Kalau jumpa acap kali maknanya kereta kita tu tak guna lah. Kereta rosak, lepas rosak kan. Jarang-jarang guna. Dia kata lama tak nampak. Saya kata ya, lama tak nampak. Hari tu saya ada datang, kamu tak ada. Dia kata dia bercuti. Ini cerita lama. Bila saya tanya dia, cuti kat mana? Dia kata cuti ke China. Saya tanya, macam mana bercuti ke China, seronok ke? Dia kata, dia kata macam tu lebih kurang. Allah jadi saksi. Dia kata, saya lebih kuranglah hak dia bercakap. Dia kata, saya nasihatkan awak, kalau nak pergi bercuti, jangan pergi ke China. Dia China. Kat Malaysia, babi pun dia makan. Saya tak tahulah kelawar dia makan ke tidak, tikus ke dia makan ke tidak. Dia kata, China, di negara China, kotor, dia kata. Saya tengok restoran China pun kotor juga. Hak Melayu pun lebih kurang je. Cuma nasib baik Melayu ni dia tak goreng benda-benda pelik. Orang Cina hak kotor campur pula dengan goreng benda-benda pelik. Katak pun dia goreng. Muslimin dan muslimat, bila dia suruh, dia halau saya lagi, dia kata musim virus, dalam hati saya kata, rasa macam nak jawab tapi malah nak berkelahi dengan Cina kan. Dalam hati kata, hak bawa virus ni bangsa kamu, walaupun negara lain-lain, bukan jenis orang Islam. Pasal apa? Alhamdulillah, secara tidak langsung, benda yang saya tak terfikir, tak rancang awal nak sebut, tapi berlaku tadi. Supaya kita sedar, antara keistimewaan solat mesti dah kena ada wuduk. Bila dah ada wuduk, nak berwuduk dengan air. Rupanya air ini antara sumber yang membunuh virus yang disebut sebagai coronavirus. Coronavirus ni bukan satu benda yang boleh dipandang biasa-biasa. Mengikut laporan lebih 70,000 lah. Saya tengok siang tadi 72,000, malam tak tahulah berapa ribu. Majoritinya di China. Di Malaysia ada 22 kes katanya, lebih kurang. Ada yang tempat lain. Yang penting yang kita nak sebutkan di sini, dari 72,000 tidak kurang 12,000 dalam kesnya dipanggil kes serious and critical, or critical. Serius dan kritikal. Apa maksud mudahnya? Pendek kata, tunggu nak mati je lah tu. 12,000 lebih. Di mana mereka yang nak menunggu mati ni, wallahu'alam. Bukit Cawi tak ada, alhamdulillah. Dan saya yakin saya pun tak kena, insya-Allah. Pasal kita yakin dengan Allah, bukan kita sombong.
Bukan pasal kita sombong. Saya maaf batuk pasal aircon. Saya sepanjang naik kereta, saya terpaksa guna mask. Pasal bila aircon kena, nak tutup aircon, isteri kata panas. Isteri saya dia tak boleh panas. Kalau dia panas, dia marah saya tak boleh nak bawa kereta. Jadi nak pujuk dia biar sejuk. Dia asal orang negara sejuk. Dia asal orang mana negara sejuk? Kelantan. Ada orang Kelantan sini. Kelantan dulu pernahlah sejuk sejak. Pernahlah orang Kelantan dia rasa sejuk. Isteri saya sikitlah saya sebut, dia orang Bosnia Herzegovina. Bukan Bosnia. Bosnia. Dah kahwin lama dah, anak 4, alhamdulillah. Cukuplah seorang. Suka dia kita sebut tu cukup seorang. Muslimin dan muslimat. Jadi saya pergi ke Bosnia, saya ni kadang-kadang degil. Dia kata jangan mandi, tak boleh mandi, besok nak keluar, janji dengan menantu nak keluar, nak pergi baiki kereta menantu, beli barang ke apa benda, lebih kurang begitulah. Besok nak keluar, jadi awak tak boleh mandi. Kalau awak mandi pagi, nanti musim sejuk ni, pasal suhu sejuk sungguh, bawah 5, bawah 6 minus, salji kiri kanan, atas bawah. Dalam rumah je tak ada salji. Nasib baik. Jadi dah kita ni berasa kita kuat, duduk di Malaysia mandi 10 kali pun tak apa, tak demam. Mandi. Lepas mandi ambil dryer, kononnya panaskan badan, keluar pergi kedai balik je, start batuk sampai hari ni sebulan tu. Saya pergi ke klinik. Sampai ke klinik, saya kata saya nak ambil ubat batuk, nak jumpa doktor, nak ambil ubat batuk. Ini mukadimah ni ada kena-mengena dengan ceramah. Sampai nak ambil ubat batuk, pasal apa? Nak sembahyang pun tak selesa. Tak boleh nak jadi imam sebulan lebih dah. Pergi ke mana-mana pun orang tolak jadi imam orang lain lah. Sedangkan jadi imam ni, memang saya sebenarnya tak suka menjadi imam. Pasal saya baca Al-Fatihah ada huruf yang saya tak berapa sedap sebut. Siratal ladzina, kalau zal tu payah sekali saya nak sebut. Jadi saya ni, ada orang yang pandai mengaji, biar dia jadi imam. Falya ummukum aqra'ukum, Nabi kata. Maka hendaklah, itu perintah. Itu perintah. Asal dia wajib, tapi dia kurang sikit menjadi lebih diafdalkan. Jadi kalau wajib nanti tak ada orang sembahyang lah. Pasal apa tak sembahyang? Nak sembahyang macam mana? Baca Fatihah tak betul. Kita jangan buat macam lepat. Kena tak lepat? Bukan lepat pisang, lepat ubi. Makcik-makcik kenal tak lepat? Bukan lepat pisang. Di sebelah Perak ni ada lepat tak? Makanan lepat? Tak ada. Ada juga. Serupa lah Terengganu, Kelantan. Kita orang Melayu, kalau tak kenal lepat, buang dalam parit tu. Campak dia dalam parit. Lepat. Jadi bila lepat kata, antaranya lah, dan beberapa orang yang sewaktu dengannya, lebih kurang serupa. Dia kata bila tak khusyuk sembahyang, tak wajib sembahyang. Pasal kalau sembahyang yang tidak khusyuk, maka sembahyang itu tidak diterima oleh Allah. Dia buat macam, dia cakap bab agama ni macam agama ni hak dia buat. Hak dia beri pada kita. Agama ni nama dia Islam. Islam ni dari mana? Dari nama Allah As-Salam. Maka dengan nama Allah As-Salam, Allah bagi nama Islam.
huwa sammakumul muslimin. Maka dia itu ada dua pendapat. Ada kata Nabi Ibrahim, ada kata dia itu ialah Allah. Macam orang sufi kata Yahu. Saya tidak mahu masuk bab tu. Ada orang setuju, ada orang tidak setuju. Kita tak payah berkelahi lah. Bila Allah kata huwa sammakumul muslimin, ada yang tafsir, para ulama sebut dalam kitab tafsir, antara maknanya dia adalah Allah yang menamakan kamu. Orang Islam itu namanya digelar sebagai muslimin ataupun muslimun. Kalau seorang muslim, dari mana? Dari perkataan Islam. Islam dari mana? Dari perkataan Assalam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Nanti kita akan sebut nanti lepas ni. Cuma saya nak balik semula cerita yang saya sebut tadi. Saya kata ada kena-mengena. Saya pun mandi, lepas mandi pergi keluar dengan menantu, naik kereta. Ada heater, tak pakai aircon pasal musim sejuk. Bawa pergi kedai, balik. Lepas tu batuk sampai hari ni. Sampai dekat klinik, situ saya berhenti tadi. Sampai dekat klinik, doktor tanya sakit apa, saya kata batuk. Dia pun dengar saya sebut batuk, saya pun batuk dua kali. Ada demam? Tak ada. Betul tak ada demam? Betul tak ada. Dia pun cek paru-paru okey semua sekali. Dia tengok langit kayu dia. Betul tak ada demam? Sekali lagi dia tanya. Kamu ni doktor aku ustaz. Kalau mu tak menipu, aku tak menipu juga. Gitulah pendek kata kan. Dia tak puas hati, dia pun ambil juga alat dia. Dia letak kat dahi ikut pandanmu lah. Dia nak tahu pasal apa. Kalau demam barangkali ada coronavirus. Kan? Kalau kebetulan ada panas badan campur dengan batuk, itu tanda-tanda ada coronavirus. Tak ada, jangan takut. Saya batuklah 10 kali pun. Jangan takut, jangan jadi macam Cina tadi. Cina pasal apa? Cina ni secara mudahlah, mereka tidak percaya tentang kehidupan hari akhirat. Yang akan kita sentuh sedikit berkaitan dengan solat dan harta yang kita sebut sebagai zakat. Jadi hidup mereka dunia, nak hidup pitis, duit, mati pun dengan duit. Sampai ada usaha, ada orang di negara Cina, di Malaysia, kerja dia buat duit palsu, tapi dia tak kena tangkap walaupun dia buat duit palsu. Pasal duit palsu tu untuk dibakar. Kita beri kepada dia duit betul, dia pun beri duit palsu, kemudian bakar. Kononnya hantar pada roh. La haula wala quwata illa billah. Tapi kita orang Islam nikmat. Pergi ke klinik pula sebuah lagi. Tanya serupa. Saya kata tak demam, tak apalah nak cek. Bukan sekadar cek, ustaz, kena ambil darah. Gitu. Takutnya ke virus. Takut mati belaka. Sebab tu kita kena sembahyang. Ada orang cari nak sembahyang, kita akan sebut sekejap lagi. Banyak benda janji nak sebut, nanti tak ingat belaka. Muslimin dan muslimat, lalu pergi cek, doktor pun ambil darah, lupa dah kanan ke kiri. Kan yang kiri, dia tepuk comel, ambil darah. Dia kata sejam ustaz kat UIA. Saya pun duduk tunggu sejam, darah ustaz bersih, alhamdulillah. Tak ada virus lah, tak ada corona. Jadi kalau saya batuk pun jangan takut. Itu je nak bagi tahu. Bukan saya batuk nak mati, dan batuk saya insya-Allah tidak mematikan anda. Kalau orang yang pertama mati, kalau saya mati dengan sebab batuk, bini aku. Pasal dia duduk dalam kereta sekali dengan aku. Baru sehidup semati kan. Mana dia? Sembunyi.
Mudah-mudahan kita selamat balik nanti. Tak nak mati lagi. Muslimin dan muslimat, maka dalam pertemuan yang saya rasa sangat bahagia, sangat seronok kita malam ni, walaupun saya kata ceramah ni bukanlah ceramah perdana, saya nak sifatkan malu saya. Sekadar kita berjumpa untuk sama saling wazakir, beri peringatan. Saya tengok anda, saya boleh peringatan. Bila saya tengok orang muda-muda, mana muda, nampak tua belaka. Ni muda sikit. Tua belaka, ni muda. Nampak orang muda. Kalau hak muda boleh mari sembahyang di masjid aku, hak tua takkan tak boleh mari. Itu contoh. Kadang-kadang pengajaran tak perlu kepada orang cakap dengan kita. Kita tengok, kita perhati boleh. Kadang-kadang saya naik lift. Naik lift rumah saya tak ada tanah. Rumah saya tak ada tanah. Tak mampu nak beli. Duduk Kuala Lumpur, kalau nak rumah ada tanah, tak ada 600-700 ribu. Dululah, masa zaman saya beli 13 tahun dulu. Tak seangan lah. Mak saya, bila dia tengok saya beli tingkat 13, dia kata, mak saya orang Terengganu lah, dia kata, bapa mu beli atas kayangan. Atas kayangan, dia kata. Tapi kadang-kadang betul dia bercakap. Bila balik kampung, masa anak saya kecil, anak saya tak ikut seorang pun. Pasal kat rumah saya ada pak saudara dia datang dari Melaka. Mari ada urusan kenduri kahwin. Jadi sepupu-sepupu jumpa. Kalau tak, barangkali saya ajak seorang. Anak bongsu. Anak bongsu saya umur 10-11 tahun ni. Dulu, masa dia umur setahun, 2 tahun, lepas boleh berjalan, kalau pergi ziarah kakak saya, rumah dia rumah tarikh ada tanah. Suka sangat balik kampung. Tengok mak saya kata, tengok tu, anak tu rindu tanah. Rindu tanah. Pasal apa? Duduk tingkat 13 tak ada tanah. Jangan terjun faham tanah. Kenal tak faham tanah? Tahu tak faham tanah? Faham tanah ni matilah. Orang Terengganu kata, kalau jangan buat belik-belik, jangan mu duduk berlumba motor. Tadi saya tengok dia naik motor, lampu tak ada, lampu belakang tak ada, depan tak ada. Dia tengok macam mana tak tahu. Nasib baik bila dekat hak belakang tu dia ada warna merah tu kan, hak reflect cahaya, nampak dia. Seorang tu naik motor, saya tengok lampu duduk suluh ke pokok. Rupanya lampu motor tak ada, main suluh lampu gitu. Naik motor. Pelik-pelik orang Perak ni. Berani. Masya Allah. Tak apalah. Yelah rezeki, sebenarnya rezeki masing-masing. Bunyi RM2 je nak beli. Bunyi nak beli mento RM2 je. Innallaha qasama bainakum arzaqakum kama qasama innallaha innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum, kata Rasulullah. Sebenarnya Allah yang bagi. Seperti mana sesungguhnya Allah yang beri akhlak. Orang ni akhlak dia begini, orang ni akhlak dia begini, orang ni akhlak dia begini, ni akhlak dia begini. Akhlak berbeza-beza, banyak akhlak. Serupa macam Allah bagi rezeki. Ada orang lebih banyak, ada orang dapat banyak, ada orang dapat sikit. Saya ada seorang kawan yang saya kenal, akhlak dia diam. Kalau dia makan nasi, tak tahu sedap tak sedap. Dia macam stem road je lah. Sedap-sedap habis je. Sedap tak? Okeylah. Makan. Ada orang, dia tak pernah komplain makanan. Kita makan, pasal apa rasa gini? Dia tak. Orang ada akhlak. Kita jarang-jarang. Kita, bukan tak ada. Akhlak kita tak macam dia. Dia pergi ke mana pun dia tak komplain. Kita balik je. Makan nasi tadi kat kenduri, aku bagi dalam sampul 50, makan nasi tak sedap sikit. Betul tak? Kadang-kadang masa makan tu comel lagi, balik tak ada akhlak. Maknanya ada masa ada masa tak ada. Ada orang Allah bagi
Akhlak tu sentiasa berterusan. Bahagian masing-masing. Kadang-kadang RM2 bagi saya apa benda sangat, RM2 nak beli mentor. Tapi ada orang RM2 tu dia fikir. Kan? Muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita insaf. Kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Nak jadi kita ni orang yang sembahyang, orang yang mengeluarkan zakat dalam konteks yang khusus kita bercakap. Ketika para sahabat menggali parit, saya sambung terus je lah dengan ceramah terus ni. Ketika dalam nak menghadapi peperangan Ahzab, peperangan Khandaq. Khandaq mana dia parit. Dekat Perak pula dah. Dekat Perak nama dia parit. Dekat Mekah, dekat Madinah nama dia Khandaq. Benda sama je. Tapi ni parit pasal nak air, itu parit pasal nak halang musuh. Parit belaka. Tapi bila ketika mereka gali Khandaq, ada di kalangannya bernasyid. Bila bernasyid, mereka ungkit apa? Seronok jadi orang Islam. Betul, seronok jadi orang Islam. Muslimin mu tengok. Muslimin mu tengok pula dah. Muslimin muslimat tengok. Kalau saya ambil balik cerita bab coronavirus, siapa yang kena? Majoritinya orang Islam ke bukan Islam? Allahu Akbar. Allah ajar, Nabi ajar lagi ada doa. Kalau mu baca doa ni, Nabi kata mu tak akan kena penyakit yang orang tu kena. Apa dia? Saya sebut sikit je. Bila kita pergi, contoh ni kawan saya, dia sakit. Dia sakit jantung lah kita kata. Kita pergi, kita pegang dia. Alhamdulillahillazi afani mimma btalakallahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kita baca doa tu. Maksud dia, syukur, terima kasih pada Allah kerana sihat sejahterakan aku, selamatkan aku dari penyakit yang kena pada kamu. Pasal dia kawan kita kata kamu. Allah beri kelebihan pada sesiapa yang Allah nak. Nabi kata kalau kita jumpa orang sakit, kawan kita ke siapa ke, kita baca doa tu, kita tak akan kena penyakit tu. Berapa kali kita baca? Saya tak tahulah. Saya bacalah, muslimin muslimat baca tak? Dalam sembahyang saya baca, lepas sembahyang saya baca. Saya sebut Alhamdulillah yang mensejahterakan kita, menyelamatkan kita dari penyakit yang kena pada negara China. Kadang-kadang saya sebut Al-Corona saya sebut, tak apa, sebut dalam sembahyang, dalam konteks doa. Bila kata baca doa hak Nabi tadi, saya yakin saya tak akan kena. Pasal apa saya yakin? Pasal itu Nabi janji, bukan ustaz janji. Ustaz janji boleh jadi boleh jadi tak jadi. Ustaz dia tidak ada ilmu laduni. Ini satu cerita juga. Ilmu lepak belaka lah ni. Ilmu tak payah sembahyang, ilmu makrifat, ilmu hakikat, ilmu laduni. Serekuk dengan guni baru tahu dia. Pelik-pelik cerita muslimin dan muslimat. Siapa tak nak syariat, kononnya Nabi dalam keadaan pengsan. Dalam keadaan Nabi pengsan, terkejut tanya, dah sembahyang ke belum? Ingat cerita tu. Saya tak nak sebut cerita bab Nabi nak mati sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi pengsan pasal terlalu panas. Demam. Inni aku kama yu'akul isnani minkum, kata Rasulullah. Aku bila demam, sakit, 2 kali ganda. Kalau 2 kali ganda kena pada kita, demam, doktor bubuh 39, 2 kali ganda 78.
Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha kata, kain basah letak di atas kepala, kering, panas. Kalau kena kita panas macam tu, panas tak 39 tu panas dah tu, demam. Kena 40 barangkali mati. Bukan mati, tubuh jadi renyuk. Apa benda renyuk dia panggil dia? Macam keropok kena goreng tu. Jadi cacat semua hidup. Bayangkan Nabi 2 kali ganda. Terkejut je. Jemaah di masjid sembahyang ke tak lagi? Tak lagi. Nabi kata, simbahkan air ke atas tubuhku. Nak sejukkan demam. Innam al-humma min faihi jahannam. Pasal demam dia ada kena-mengena dengan semburan api neraka. Sebab itu kita bila kita demam, kita kena bersyukur. Pasal dah kena sikit, mudah-mudahan bila dah kena itu Allah dah kafarah, kita tak kena akhirat. Maka Nabi kata, fa'abridu bil ma'. Maka sejukkan dia dengan air. Tapi kena ada cara dia, kena belajar benda ni. Bukan ambil bodoh-bodoh. Faham tak bodoh-bodoh? Bodoh-bodoh ni bukan bodoh. Dia tak ada H tu. Bodoh-bodoh ni maknanya, orang Perak cakap apa? Suka hati. Suka hati. Ambil suka hati, simbah begitu. Jangan. Nanti jadi keropok sungguh kan, sengit begitu kan tubuh. Ada cara dia. Nak cerita pentingnya solat. Cerita berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat tadi duduk gali. Bila duduk gali, mereka pun bernasyid. Antara isi nasyid, saya tak nak menasyid, saya tak pandai menasyid. Kalau saya menasyid, pakat tak nak balik mereka. Sedap sangat konon ni. Berasa. Semua orang perasan diri dia sedap. Sebab itu kita tengok nyanyi dalam TV tu, nyanyi, ni menyanyi apa benda. Hak sengau dalam hidungnya, hak suara hak tak tersepit dengan tersepitnya menyanyi. Pasal apa dia berani juga menyanyi? Pasal dia perasan, dia berasa suara dia sedap. Ustaz pun kadang-kadang berasa juga perasan. Tapi saya berjanji, saya tidak mahu menyanyi. Tak nak mahu menyanyi, tak pandai. Kalau saya menyanyi sebelah isteri saya, saya kata diam. Saya tak tahu diam pasal tak sedap ke, takut dia takut dia tidur. Baik, sahabat duduk gali, bernasyid antara sedikit, laulallah mahtadaina. Bunyi cara sebutan Arab lah. Orang Arab sedap kan, dengan nasyid Arab apa ni, Allah lupa. Kalau ingat saya nyanyi sikit, tapi tak terlupa. Lupa. Ada seorang yang perempuan yang dengan suami dia main piano, dia selawat pada Nabi tu, sedap sungguh. Orang Arab, bahasa dia bila dia sebut dalam bahasa Arab, suara dia terlain. Suara orang Arab lain, tak sama suara orang Arab dengan suara orang Melayu. Suara orang Arab sedap Tuhan buat. Nak buat macam mana sedap. Tak payah dengki lah, sedap. Itu kelebihan Allah beri pada dia. Para sahabat menyanyi, bernasyid, laulallah, kalaulah bukan pasal Allah, mahtadaina. Kalau bukan Allah yang pilih, tak ada seorang di kalangan kita akan dapat hidayat untuk jadi orang Islam. Allah pilih. Nak sembahyang ni Allah pilih. Nak sembahyang ni Allah pilih. Pasal apa? Tidak melalui Islam, dia sembahyanglah tidak sah. Sembahyang ni bukan cerita Nabi kita je. Nabi Adam sembahyang, Nabi Nuh sembahyang, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah
Nabi Ibrahim kata, wa min zurriyyatihi Rabbana wa taqabbal du'a. Mana betul tu imam? Mana tu? Tadi takut tersalah sambung ayat lain. Wahai Tuhan, berdoa, jadikanlah aku orang yang mendirikan sembahyang, kata Nabi Ibrahim. Nabi Musa pesan kepada isteri, sembahyang. Nabi Isa pun sembahyang. Sebab itu kalau kita, bukan saya nak membetulkan, tapi cuba tengok. Sebab itu kalau kita tengok balik kepada ada satu ajaran yang semacam mirip agama Islam. Dia panggil Ibrahim. Lupa dah saya ada kena dengan nama Ibrahim. Ajaran Ibrahim dia panggil. Dia sembahyang lebih kurang mirip sembahyang kita. Tapi Allah tidak terima. Pasal apa? Dia kena sembahyang dalam keadaan dia sesudah menyebut asyhadu alla ilaha illallah. Kata sahabat tadi menyanyi gembira ni, gali parit. Gembira ni pasal Islam. Orang nak mari serang ni. Tentera berapa? 10,000. Mari nak serang dari tentera bersekutu. Nyanyi, laulallah, kalaulah bukan pasal Allah yang pilih, mahtadaina, kita tak dapat hidayah, tak jadi Islam. Fama sallaina wama tasaddaqna, atau begitulah lebih kurang, saya pun terlupalah. Kalau tak sembahyang, maka kalau tak Islam, maka tak sembahyang. Maka kalau ada orang yang tak sembahyang, dia kena cek. Saya bila bercakap bab ni berasa kasihan, pasal kita bercakap dalam masjid orang tak sembahyang. Ni nak bercakap kalau orang tu tak sembahyang, ni nak kena bercakap di luar. Pergi depan pasar raya, pergi depan itu, pegang depan ni. Silat-silat kita bercakap gitu, dia ambil tin sardin, dia baling. Kena molek, lepas tu orang sembahyangkan kita. Faham tak? Orang sembahyangkan kita, matilah kena. Kalau kena molek jangan main tin sardin tu. Muslimin dan muslimat, inilah cerita berkaitan dengan sembahyang. Nabi kata, kalau khusus kepada Nabi, al-anbiya fi kuburihim ahya, atau kama qala Rasulullah. Para nabi semua hidup dalam kubur mereka. Yusallun, sembahyang. Yang ini kelebihan yang Allah beri kepada nabi. Semua para nabi, 124,000 nabi. Nabi ramai. Bukan 313. 100,000 lebih nabi. Penuh Masjidil Aqsa masa Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Tak ada nabi yang tak datang, semua datang. Sambut salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata semua para nabi, jangan kata masa hidup sembahyang, masa mati pun sembahyang. Bukan masa mati dia sembahyang, lepas mati berada dalam kubur pun al-anbiya'u ahya'u fi kuburihim yusallun, atau kama qala Rasulullah, lebih kurang begitulah maksud hadis. Mereka solat di dalam kubur mereka, dalam ahya'un fi kuburihim yusallun, hidup dalam kubur mereka, yusallun, sembahyang. Kita tengok kan ada satu cerita peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak Nabi Musa sembahyang. Pasal Nabi nampak Nabi Musa, kalau nampak Nabi lain pun serupa. Kita pun bila kita mati, saya bukan datang nak mengajar angkat takbiratul ihram, bukan. Itu bukan ceramah, itu belajar. Saya mari nak bagi tahu tentang kepentingan sembahyang je. Apa akan berlaku kalau kita tak sembahyang?
Tapi yang saya nak, sekali lagi saya nak sebut, malu nak sebut yang itu pasal hak mari ni sembahyang Melaka. Sekali lagi saya ulang, sepatutnya apa akan berlaku kepada yang tak sembahyang, benda ni cakap di luar. Saya minum dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang, dengan sebab sembahyang kita jadi berakhlak. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau dia sembahyang, dia menikmati sembahyang. Kenapa? Macam mana nak menikmati sembahyang? Kita akan sebut sekejap lagi. Kita ni bila mati, Nabi beritahu, orang pun sembahyang bukan kita, jenazah. Saya pergi Bosnia baru ni, sempat 2 jenazah saya pergi sembahyang. Satu saya pergi sebulan je, ada orang mati, seorang orang muda, seorang orang tua. Yang orang tua tu saya sempat pergi sampai hantar ke kubur. Yang orang muda tu umur 40 lebih. Saya sempat solat sahaja jenazah, tapi tak sempat untuk bawa ke kubur. Sampai di kubur dah, tapi tak duduk pengkebumian pasal saya tumpang orang, tumpang jiran. Jadi jiran tu nak balik, saya kena balik sekali lah. Muslimin dan muslimat. Dekat Bosnia dia sembahyang luar masjid. Dia tak sembahyang dalam masjid. Imam itu mazhab Imam Hanafi. Mazhab Hanifah makruh sembahyang dalam masjid. Dia pun tak sembahyang di rumah. Dia bawa, biasanya sebelah masjid, kalau muslimin muslimat yang biasa pergi ke Turki, serupalah. Kalau kita tengok sebelah masjid tu ada kubur. Dekat kubur tu dia ada bangku tempat untuk letak, bukan kerana papan usungan sembahyang, usungan mayat letak situ. Sebelum nak bubur dalam liang, dalam kubur tu, dia sembahyang dulu di sebelah masjid. Kita pun sembahyang Allahu Akbar, jadi makmum. Bukan pasal batuk, pasal dia ada dah imam. Kita jangan ambil hak orang. Imam dah ada. Nabi Isa pun tak ambil. Saya sebut sikit tak apa Nabi Isa turun dari langit. Nabi Isa pegang begini. Ni malaikat sebelah kanan, malaikat sebelah kiri. Ini cerita lain ni. Nak tahu cerita ni kena mari pula 200 km. Allah, jauhnya. Ada satu jambatan tadi, dia ada satu jambatan besar. Orang duduk mancing. Ikan apa situ dia mancing? Udang. Oh, kena berhentilah nanti tengok kalau ada yang boleh beli udang galah. Takut dia jual mahal pula. Lepas jambatan tu ada satu jambatan pendek. Jambatan pendek tu, ya Allah, dia bina macam mana, tinggi begitu, melambung. Kata aku macam lumba dah tu. Bong, kata. Ingat, nasib baik tak patah 2 kereta. Kalau tak aku minta ganti dengan sini. Tak mahal kereta tu, kereta second hand je. Nak bagi tahu. Tapi isteri saya kata kena tak bawah. Punyalah sedih kena tak bawah lantai tu. Padahal dia dengar, saya dengar kena. Tapi nak mengadu, Allah kena. Allah. Tak apa, mari sekali lagi nak buat macam mana. Ilmu kan, menyampaikan ilmu. Jadi bila disembahyangkan, Nabi selepas ni cerita ni cerita dipanjang. Lepas orang Islam bersama Imam Al-Mahdi berperang 4 hari lawan dengan Amerika yang bercampur dengan Eropah dengan Amerika bercampur masa tu. Lawan, menang 4 hari lawan. Tentera Islam lawan, jumlah tentera Islam Nabi tak sebut. Tetapi tentera kafir jumlah dia 960,000. Dekat 1 juta. Menang. Pasal apa? Pasal orang Islam sembahyang. Orang Islam sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkan cerita tu. Lepas menang apa, tiba-tiba muncul Dajjal. Cerita Dajjal.
tak nak sebut lah. Ada satu benda ingat nak sebut tapi tak nak sebut. Ada perempuan, tak sebut jugalah sikit, dekat KL ni, namanya bunyi macam Islam. Siti apa tak tahu, tak nak sebut lah, Siti je. Siti comel loteng, sihat walafiat. Tak apalah kita sebut dia. Macam-macam dia kata, sampai ada orang sakit hati sangat, kata kalau Dajjal keluar ni bini dia. Dajjal tak ada bini. Dajjal tak ada bini. Okey, baik, itu cerita lain. Baik, itu cerita Dajjal. Nak dengar cerita Dajjal, boleh panggil saya mari. Tapi jangan acap sangat, dekat-dekat sangat. 400 km pergi balik. Sekali lagi so, jauh sungguh. Barangkali makan sedap kot ni. Makan sedap wah, teranggut sedap boleh. Bila kat mana cerita itu tadi? Bukan Pak Dajjal. Bukan, sebelum tu. Nabi Isa. Alah, Siti punya pasal. Siti itulah, Siti tu tadi. Nabi Isa turun. Malaikat bawah ni. Dari langit lah. Nabi Isa kat langit yang kedua. Turun. Rambut basah lagi ni. Seperti mana Nabi Isa naik, rambut basah, diturun pun rambut basah. Nabi Isa, Jibril datang masa tu Nabi Isa sedang mandi. Masa tu. Kemudian dia keluar dari tempat mandi, dibuka bumbung, bawa naik atas. Jibril bawa naik. Turun bukan Jibril. Wallah, tak tahulah. Saya tak boleh, tak betul kalau saya kata bukan Jibril. Tapi berpaut pada dua malaikat. Barangkali Jibril satu, yang satu lagi bukan. Wallahu alam, tapi Nabi tak namakan. Perlu dipegang begini, berpaut, turun dari langit, memakai baju berwarna peach. Lebih kurang baju Tuan Iman ni. Jangan mengaku jadi Nabi Isa pula. Lebih kurang begini warna dia, peach. Turun. Nabi cerita satu persatu. Dia sampai dekat Imam Mahdi, dia turun dekat atas menara Manaratul Baida, di satu masjid di kota Damsyik sana. Menara putih. Turun atas menara. Kemudian Nabi cerita masa tu menara tak ada lagi. Menara tu tak silap saya dibina 700 tahun selepas kewafatan Nabi SAW. Tapi Nabi dah cerita. Bila dia turun sampai masa tu orang nak sembahyang subuh. Bilal yang ada pada waktu itu pun iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah lebih dah tu. Kita dalam mazhab Syafi'i, Tuan Bilal paling afdal bila kita iqamat dia 6 kali. 6 kali macam mana? Ni tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambung sekali. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi 6 kali berhenti. Itu boleh tak kalau tak 6 jadi 7? Boleh belaka, yang penting laju. Jadi jangan iqamat, meleret-leret, biasalah. Jangan terlalu laju pula. Laju-laju padan lah orang kata. Yang penting di iqamat tu, Imam Mahdi masa tu nak menjadi imam. Saya kata jangan ambil hak imam, kan? Elok dia nak jadi imam, dia pun tengok Imam Nabi Isa datang. Nabi. Dia pun kata, ya Ruh Allah,
Nabi Isa lah, sila jadi imam. Dia kata tak, iqamat tadi untuk kamu jadi imam. Pasal apa? Setengah ulama kata pasal dalam hati sanubari Nabi Isa kitab Injil, dalam hati sanubari yang dihafal oleh Imam Al-Mahdi ialah Al-Quran. Mana ada sembahyang tak baca Quran? Antara yang kita baca, wajib kita baca. Tak tahu sempat tak nak cakap bab sedekah ni. Situlah saya tengok apa ni tajuk sampai 2 sekali. Tak boleh nak cakap 2 benda, satu perkara, satu malam. Pasal banyak benda saya nak sentuh. Macam kita lah nak kahwin seorang je, jangan 2 sekaligus. Lepas tu nak tidur mana? Cuba bagi tahu. Malam tu kahwin 2. Berat. Nak tidur hak ni ke nak tidur hak ni? Tak sanggup aku. Alhamdulillah. Baik. Bila nak sembahyang, sampai sembahyang solat apa dia dipanggil? Solat jenazah pun mesti kena ada Al-Fatihah. Muslim-muslimat tahu tak Al-Fatihah? Rahsia solat. Ya, pertama kita sebut rahsia solat sikit je. Tak ada dah satu ibadat macam solat. Dia panggil takbiratul ihram. Allahu Akbar. Masa tu kita bagi tahu Allah, Engkau maha besar. Allahu Akbar. Makna, itu makna. Apa tujuan kita bagi tahu? Sekarang ini aku denganmu. Aku tidak ada hubungan dengan sesiapa pun. Aku denganmu, ya Allah. Aku tak peduli. Orang kata, kalau mak, bahasa mak saya, gajah rimau pun lalu biar je. Tapi kalau gajah rimau lalu sungguh lari, janganlah lari. Dimaafkan, kita tengah semayang boleh lari. Orang gila masuk bawa kayu besar ni, kita sah belakang sekali. Berhenti sejak semayang, tolong. Supaya hak sah depan tak payah berhenti. Jangan hak depan sekali berhenti. Dia jauh. Muslimin dan muslimat, ini yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu. Kita akan jumpa dah. Bila kenapa saya nak kaitkan cerita kita dalam kubur nanti ni sekejap lagi. Nabi sembahyang. Semua nabi sembahyang. Kita dalam kubur, tolong ingat kita dalam kubur. Saya ambil ni dulu. Bila kita sembahyang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita berikrar, kita takbir pada Allah. Dari sudut bahasa kita memuji Allah, membesarkan Allah. Maklamat kita ialah kita kalau orang nak fana, masa itulah fana. Faham tak fana? Ini fana siapa jadi wahdatul wujud? Bengong. Sebutir kena lepak. Malam ni lepak saja kena. Tak apalah, kita ganti, tak payah lepak lah. Kita panggil apa ni? Hak macam hak warna purple ke apa benda? Koci, kuih koci. Koci. Lebih kurang lah lepak dengan koci tu. Tradisional Melaka. Lama. Tak ada kuih koci tak? Tak ada. Allahu Akbar, silap. Sepatutnya saya telefon bagi tahu pasal isteri saya suka kuih koci. Dia suka kuih koci. Baik. Bukan kuaci, jangan salah faham. Kuih koci. Kan ada kan sini? Ada orang ni bila dia kata hubungan nak fana. Fana ni maknanya binasa, hilang. Dia kata apa? Hilang kita maka semua Allah. Kita pun Allah. Ada sampai tahap kata Abu Jahal pun Allah juga. Pasal apa? Semuanya bermula dengan Allah. Maka bila hilang kita tinggal Allah. Muslimin dan muslimat ni ajaran mari mana ni?
Dipanggil wahdatul wujud. Maknanya nak kembali, semua nak kembali pada Allah, tapi cara tak betul. Kalau muslimin nak fana, angkat takbir, Allahu Akbar. Masa tu tidak ada urusan diri aku sendiri. Kalau boleh aku gatal pun aku tak peduli. Betul tak? Hak peduli gatal ni budak-budak. Kita kalau gatal sikit-sikit, sikit je. Kalau garu tu pun, yalah ini cerita bab fiqh pun, takut lebih dari 3 kali ke macam mana, adalah cerita. Bubuh sekali, 2 kali, tak berani 3 kali. Nampak? Itu contoh. Pasal apa? Kita tak nak dah berurusan, jangan kata dengan orang lain, dengan diri kita sendiri pun kita tak nak. Kita nak berurusan dengan Allah. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, kita pun baca alhamdulillah lepas iftitah tu jangan tinggal. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Paling kurang situ. Nak sambung lebih tak apa. Situ pun cukup. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi kata, aku tengok pintu langit terbuka. Direct. Bila kita baca doa iftitah, seolah-olah tak ada langsung penghalang. Direct pergi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Kita pun baca Fatihah. Satu hari Nabi duduk ginilah ni sahabat. Bukan duduk atas kursi gini, Nabi duduk bawah je. Tiba-tiba Nabi pun tengok ke atas. Sahabat pun tengok ke atas. Nabi kata, kamu dengar tak? Sahabat kata, tak dengar. Benda berlaku di alam ghaib. Kadang-kadang ada juga sahabat dengar, tapi ni tak dengar. Nabi pun tengok. Sahabat pun seorang pun tanya, ya Rasulullah, kau dengar apa? Pakat tengok ke langit belaka. Pasal Nabi tengok ke langit. Nabi kata, aku mendengar bunyi pergerakan. Bunyi macam pergerakan, ada bunyi, ada macam orang nak mari. Rupa-rupanya pintu langit dibuka. Turun satu malaikat. Nabi tak pernah tengok. Turun sampai depan. Sahabat tak nampak, Nabi nampak. Nabi pun bercakap dengan malaikat. Nabi kata, kamu ni siapa? Dia kata, aku dari malaikat, tak silap dari langit yang ke-7 ke langit yang ke-4, saya lupa. Yang ke-7 tak silap saya. Saya minta izin dari Tuhan, nak sangat bagi salam padamu. Padahal malaikat mengucap selawat dan salam selalu, dan semua sampai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Selawat. Tapi nak bagi salam, Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam. Bersuara, Nabi dengar. Mulianya ada dalam sembahyang. Semua benda ada dalam sembahyang. Benda hak mulia tu semua ada dalam sembahyang. Apa benda lagi yang kita nak? Muslimin dan muslimat. Lalu dia pun turun sampai, aku minta izin dari Allah semata-mata sekali ni pun tak apa dah. Nabi kata, Nabi pun beritahu pada malaikat ni yang datang jumpa aku ni, dia tidak pernah turun sekali pun, dan nanti dia naik, dia tak akan turun dah. Jumpa tak jumpa nanti hari kiamat nanti, dalam syurga pula hari akhirat. Dia mari dah, bila dia nak turun, Allah kata, dah kamu nak turun, kamu bawa 2 benda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, suka dia bawa. Apa dia? Beritahu Muhammad, aku nak kurniakan kepada dia 2 cahaya. Dia tidak baca 2 cahaya ini kecuali hajatnya akan dikurniakan oleh Allah berdasarkan bilangan huruf
dari bacaan yang dibaca. Saya tidak pernah bilang, carilah sendiri. Apa dia? Bacaan surah Al-Fatihah, dan yang kedua Amanar Rasul sampai habis. Ini cahaya. Apa pun hajat. Sebab itu saya nasihat. Lepas saya baca hadis ni, saya nasihat, kalau kita buat solat hajat, jangan terlupa baca Amanar Rasul. Pasal Nabi sebut jelas, Allah bagi tahu siapa baca Amanar Rasul, hajat dia Allah akan sampaikan, kurniakan berdasarkan kepada banyak mana huruf yang ada dalam tu. Allah akan gandakan. Sekali kita minta, gandanya seperti dalam huruf. Kalau ada 150 huruf lah, maknanya sekali kita baca 150 kali dah Allah di sisi Allah. Minta maaf lah, banyak dah sejam dah ni kan? Dah sejam dah? Ke lebih dah? Ke tak lebih ni? Belum. Aku ni nak balik jauh. Jauh. Sejam cukup lah kan? Tak payah lebih-lebih kan? Berapa minit lagi sejam? Nak makan lagi. Tahu kan nak makan nasi dingin. Hak makan nasi dingin ni atur raya. Kan? Kau orang sini tak percaya atur raya. Ada seorang cerita pada saya tak nak sebut lah. Dia kata, dia beritahu, ni bukan saya dengar orang lain, mulut ke mulut. Dia sendiri cerita. Dalam ahli keluarga dia di satu negeri, saya tak boleh sebut negeri tu. Jadi sensitif. Kan? Dia kata dia dari negeri ni, dia ahli keluarga dia masih ada orang tua-tua lah, dekat nenek-nenek lah. Atuk, bila mati malam lepas maghrib, dia orang kena sediakan nasi dingin belakang dapur. Pasal apa? Bela hantu. Faham tak bela hantu? Bukan bela botol. Sini dengan botol dekat ke jauh? Aku ni takut semua mari sini. Ada botol, tak ada lah negeri satu-satunya ada botol. Perak lah. Botol ni apa benda? Jin besar kan? Jin besar dipanggil botol. Kau tak tahu? Budak ni tak tahu? Tahu? Botol. Itu nama dia botar ke? Orang sini panggil botar ke botol? Botol lah. Mustahil orang Melayu tak kenal botol. Anak saya mungkin tak tahu. Pasal dia tak berapa pandai bahasa Melayu. Muslimin dan muslimat, balik pada cerita. Kita pun baca dalam sembahyang, masa tu dia panggil fana. Kita tidak ada urusan dengan tubuh badan kita pun, gatal pun kalau boleh kita tak nak. Kalau dah terpaksa garulah sikit. Sampai tahap tersebut, kita tak nak peduli siapa dia pun. Tak nak peduli siapa dia. Rasulullah kata, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit. Jika seorang mukmin sedang sembahyang, Allah menghadapi dia selagi mana hak sembahyang tu tidak berpaling. Kita jangan tanya macam mana Allah menghadap. Allah laisa kamitslihi syai'. Tapi itu bahasa nak cerita supaya kalau kita sembahyang jangan ada orang lalu depan. Tadi saya sembahyang, budak lalu. Dia berdiri dekat apa ni, tiang ni. Saya nak solat jamak kan. Dia berdiri tengok saya tengok lak dia pun melintah. Tak apalah, Nabi kata minat tawafin wa tawafat. Budak-budak ni dia macam kucing, jalan ikut nak dia. Lebih kurang begitu. Kan? Kalau dia mari panjat belakang pun saya tak boleh nak kata. Hala budak dia tahu apa benda. Jangan entar mari panjat. Gang. Nabi kata, tolak dia. Lawan dia. Kalau dia degil juga, pukul dia. Kalau degil juga, tu bukan orang, tu setan dah tu. Bukan dia. Tu hak lari tu, hak mari tu. Dia tak buat. Lau ya'lamul marru ma
kalau orang yang berjalan dia tahu baina yadayil musalli, kalau seseorang tu tahu betapa besarnya dosa jika dia sengaja lalu depan orang sembahyang, maknanya ruang sembahyang, bukan depan ni. Kalau dia sembahyang sini, ni dah ada lain, dia nak lalu depan tu tak ada masalah. Ini depan ni, kawasan dia rukuk ni, sujud ni, sengaja lalu. Kalau dia tahu, kalau orang tahu betapa besarnya dosa. Pasal apa dosa? Pasal dia menghalang hubungan orang itu dengan Allah. Allah kata apa? Nabi kata tadi, orang sembahyang, Allah di depan dia. Itu bahasa kita terjemah. Sebab tu jangan pergi depan. Kita pun sembahyang, kita rokok, kita sujud, Allahu Akbar. Di hari akhirat nanti, di padang mahsyar, ada kitab ni, saya bawa hadis kursi. Allah pun datang dengan kebesaran Allah. Bila Allah kata dalam Al-Quran, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin. Saya cek sekejap takut tersalah pasal ada ayat-ayat yang hampir serupa. Allah Subhanahu wa taala sebut, betul, hal yanzuruna. Takut ini ayat Quran. Ayat Quran tak boleh ubah. Ini hukum Allah macam-macam diubah. Macam-macam hukum diubah. Lepas tu nak balik pada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kerajaan buat jalan raya. Ini contoh ni. Ini cerita di Afrika ni, bukan sini. Saya pergi Bosnia lah, cerita Bosnia. Baru ni saya pergi Bosnia. Dia orang kerajaan Bosnia buat jalan raya, warna dia lebih kurang jauh warna kita je. Saya pun berasa pandai, saya pergi tabur, buat jalan raya warna hijau. Orang Terengganu kata hijau. Hak suka warna biru dia buat warna biru, hak suka warna merah buat warna merah, hak warna kuning. Jangan buat warna orange je. Aku tak kata, dia kata. Di Bosnia, warna biru, warna Bosnia. Betul, sungguh saya cakap. Syukur. Jadi bila tak boleh gurau sikit-sikit. Allahu Akbar. Boleh gurau sikit-sikit. Nanti aku ni tak boleh mari dah lepas ni gurau punya pasal. Kerajaan dia buat jalan di Bosnia warna serupa je. Kalau saya pun pandai-pandai pergi buat jalan warna hijau, agak-agaknya kerajaan Bosnia terima tak jalan tu? Tak percaya, pergi tengok lebuh raya di Bosnia yang dibina oleh syarikat Malaysia. Warna dia serupa dengan jalan kita, dengan serupa dengan jalan Bosnia. Dia tak berani. Aku dari Malaysia, aku nak buat warna merah. Saya rasa projek tu tak dilulu dari awal lagi. Tak kira lah orang Serbia ke, orang Bosnia ke, orang apa ke. Dia kata ni orang mana ni jalan warna merah. Orang gila je buat ni. Kalau kita buat juga, kita degil. Kita ubah hak Allah. Lepas tu kita nak mengaku, aku tak degil, cuma aku ubah, aku tak degil. Orang masak lemak warna kuning, balik masak lemak warna biru. Kejut kita. Ada nasi lemak, ada masak lemak ke nanti? Ada. Warna besar warna kuning. Mari tengok warna biru. Allah. Membocak benda ni. ICI kalau duduk zaman kita dulu kan. Ada lagi ICI. Tak ingat. Muslimin dan muslimat, mana boleh. Maka kita pun sembahyang dengan cara yang ditentukan oleh Allah.
Tak boleh carang. Itulah kegembiraan para sahabat duduk. Sebelum ni mereka sembahyang tak? Sembahyang. Tapi cara jahiliah. Seronok. Nak kena serang. Pasal apa orang tu serang? Pasal apa Mekah nak serang masa tu? Abu Lahab, bukan Abu Lahab. Abu Lahab dah mati dah. Abu Jahal pun. Abu Jahal ada lagi. Mari nak serang tu. Pasal apa? Pasal marah antaranya selepas akidah. Pasal apa kena sembahyang gini? Secara Islam, Tok Imam kena tikam kat mana? Tok Bila ke Tok Imam kena tikam di baru ni? Di London kan? Bukan di UK lah, bukan di London. Orang tak nak tengok. Kita boleh sembahyang lah. Yang terakhir, saya takut kena marah dengan bini. Nanti dia berlebar dalam kereta demam aku. Nak makan lagi ni. Muslimah dia baik sebenarnya. Saya nak mari sini tadi, saya kata boleh tak tembang saya, dia kata boleh. Alhamdulillah. Kalau dia suruh saya mari seorang tadi, saya rasa tak balik, saya tidur masjid. Biar orang kata ada jin Islam pun aku tidur juga. Bangun kat luar dah. Dia tak buang ustaz kot. Jangan cuba tidur, kan dia buang sungguh. Dia ada. Muslimin muslimat, saya tak cakap kosong. Kita bagi salam. Itu tadi kita bagi salam. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bagi salam pada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Salam itu selain kalau kita sembahyang berjemaah, sahabat-sahabat kita yang ada jangan jawab Waalaikumsalam. Batal sembahyang kamu. Jawab salam dalam luar sembahyang je. Syiah jawab. Sebab tu jangan jadi Syiah. Syiah dia jawab, dia tak kira, dia jawab belaka. Dalam sembahyang dia jawab, luar sembahyang. Orang Syiah, kita kalau kita pergi rumah dia tengah sembahyang, dia sembahyang. Assalamualaikum. Dia tengah sembahyang. Waalaikumsalam. Dia pun sembahyang. Jangan buat gitu. Sebab apa? Sebab apa? Kenapa? Kerana bila kita takbir tadi, kita dah berikrar tidak ada lagi hubungan dengan makhluk mana apa pun, bahkan kita dengan Allah. Seolah-olah tidak ada, fana, seolah-olah tak ada benda. Saya dengan Allah. Seronok kalau boleh rasa benda tu. Lalu sampai yang saya sebutkan tadi, yang kita bagi salam. Kita bagi salam, saya dah bercampur. Pasal dah sebut Nabi kata, para ulama kata, Nabi tak sebut. Para ulama kata, bila kita bagi salam kepada sahabat yang ada di kanan. Kalau tak ada orang pun, ada malaikat dan jin Islam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang ada orang dia pergi sembahyang di masjid, dia tak ada orang, dia je. Elok dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ada orang jawab. Hak jawab tu jin, hak tak tahu lah tu. Hak tak belajar juga. Kalau dia tahu, dia tak jawab. Dia bahkan barangkali dia pun kata Assalamualaikum warahmatullahi juga. Pasal dia rupa-rupanya dia jadi makmum. Kita tak sedar. Muslimin dan muslimat, inilah sembahyang. Sampai satu tahap di hujung kita sembahyang, sebelum bagi salam kita kata At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Muslimin muslimat, itu kita bagi salam pada Allah. Kalau tak sedar, tak faham selama ni, sahabat-sahabat Nabi tanya macam mana nak bagi salam pada Allah. Assalamualaikum ke? Assalamualaikum Allah. Nabi kata bukan. Allah, innallaha huwas salam. Memang Allah itu salam. Macam mana nak bagi salam? Bila? Dalam sembahyang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu salam untuk Allah. Lepas tu kita berkata Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita bagi salam pada Nabi. Kita minta Allah sampaikan salam kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita bagi salam. Assalamu alayna, kita bagi pada diri kita sendiri. Wa ala ibadillahis salihin. Dan untuk semua hamba Allah yang soleh. Nabi kata, siapa kata Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Para ulama pun tambah.
Bukan tambah pandai-pandai tafsir ni. Kita kata dalam keadaan kita sedar kita sebenarnya memberi salam kepada hamba Allah yang soleh. Nabi kata salam itu Allah akan sampaikan kepada para malaikat di langit dan di bumi, kepada roh para nabi dan kepada orang soleh semua sekali, di langit dan di bumi. Nak dapat mana pahala sebanyak itu? Dalam sembahyang. Assalamualaikum, saya dapat 10 pahala. Pasal saya bagi salam pada dia seorang. Dalam sembahyang bagi salam, malaikat semua sekali. Malaikat bukan bilion, bukan trilion, lebih ramai dari itu. Nak cari mana ibadat sehebat sembahyang? Saya minta maaf tak sempat dah kita nak sebut tentang zakat. Kalau saya sebut zakat, banyak benda tertinggal. Cerita tertinggal, Siti pun tertinggal. Terima kasihlah kepada semua pihak, pada pihak masjid, pada sahabat yang telefon saya, WhatsApp, bukan WhatsApp, voice, dengan suara. Jemput dia banyak kali telefon saya. Saya mula-mula ingatkan, mula-mula saya ingatkan dekat dengan Tuan ke? Saya ingatkan mula-mula dekat Selangor sana ada satu tempat nama dia Batu, Kampung Gajah ke apa benda nama dia. Saya ingatkan kat situ. Kemudian dia kata, bukan, kat Perak. Kat mana? Saya pun tak berapa faham. Saya ingatkan dekat Tanjung Maling. Elok saya nak datang pukul 5 tadi, saya tengok Allah 200 km. Kata, kita kena siap dah ni, kalau tak sampai ni. Bawa kereta laju tadi. Bukan tak pernah bawa laju, tapi lajulah tadi. Tak tahulah berapa, mudah-mudahan tak kena AES. Kalau kena saya hantar bil Kalau kena saya hantar bil pasal saya nak mari sini. Dengan molek tu, semua anda jadi saksi. Dia yang tanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami supaya kami sentiasa mengingatimu, sentiasa bersyukur padamu, dan bantulah kami supaya kami sentiasa mampu melaksanakan ibadat yang terbaik untukmu. Allahumma alhimna rushdana wa qina syarra anfusina. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berilah kepada kami ilham ke dalam hati sanubari kami yang terbaik dari diri kami sendiri. Wa qina syarra anfusina, Engkau peliharalah kami dari kejahatan yang ada dalam diri kami sendiri. Allahumma hdina li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wa qina sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq wa la yaqi sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami amalan yang terbaik, akhlak yang terbaik. Tak ada yang mampu tunjuk kami yang terbaik kecuali Engkau. Engkau peliharalah kami dari amalan yang jahat, akhlak yang jahat. Tak ada yang mampu jaga kami dari kejahatan itu kecuali Engkau. Alhamdulillahillazi afana mimma batalasina bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji dan syukur bagi Allah yang menyelamatkan kami, mensejahterakan kami dari bala yang Allah balakan negara China dengannya, lalu Allah kurniakan pelbagai kelebihan ke atas kami yang Allah tidak kurniakan kepada orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak sekali lagi.